Hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang bab 5.6 yang bertajuk interference gelombang. Okey, interference gelombang. Gambar ini menunjukkan dua orang pemuda yang sedang memancing. Semasa mereka memancing, terdapat pertukaran dua gelombang yang sama daripada pancing kedua orang pemuda itu. Dan apabila gelombang itu terbentuk, terdapat pertindihan antara dua gelombang tersebut. Okey, itu yang kita namakan interference gelombang. Prinsip superposisi gelombang. Apabila dua gelombang bersuperposisi, sasaran paduan ialah hasil tambah sasaran individu bagi dua gelombang tersebut. Contohnya, kalau dua gelombang yang sama ataupun puncak bertemu dengan puncak, ia akan menghasilkan amplitud gelombang yang lebih besar. Manakala apabila berlaku pertindihan antara puncak gelombang dan gelombang, maka tiada gelombang akan berlaku di titik tersebut. Interference, superposisi dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Apa yang dimaksudkan dengan sumber gelombang yang koheren? Sumber gelombang yang koheren ialah apabila frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama dan beza fasa adalah tetap. Ia menghasilkan interference membina dan interference memusnah. Daripada gambar di bawah ini kita dapat tengok dua gelombang yang dihasilkan daripada sumber yang sama mestilah daripada frekuensi yang sama. Kalau kamu lihat di gambar sebelah ni, seorang lelaki menghasilkan dua gelombang dengan menggunakan berbola di atas permukaan air, dan kita boleh nampak ada gelombang yang dihasilkan di atas permukaan air, dan pertindihan gelombang juga berlaku. Itu yang kita namakan interference gelombang daripada dua sumber yang koheren. Interference membina. Dua puncak bersuperposisi untuk menghasilkan satu puncak yang tinggi. Okay. Daripada rajah di bawah, sebelum superposisi berlaku ataupun pertembungan berlaku, P dan Q mempunyai kedua-duanya adalah kedua-dua puncak dengan amplitud A. Apabila semasa superposisi berlaku ataupun pertembungan berlaku, kedua-duanya akan bergabung menjadi ketinggian 2A. Jadi ketinggian dia sudah dua kali ganda daripada ketinggian asal. Itu kita panggil amplitud. Amplitud dia akan berganda menjadi dua kali ganda. Kemudian selepas superposisi, gelombang akan bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi sasaran paduan di sini adalah A tambah dengan A sama dengan 2A. Interference membina. Dua lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan lembangan yang dalam. Setelah superposisi, lembangan P dengan lembangan Q akan bertembung, di mana amplitud dia adalah negatif A kerana dia di bawah level zat kosong. Semasa superposisi ataupun pertembungan berlaku, kedua-dua gelombang ini akan membentuk gelombang yang lebih dalam. Jadi ia menjadi negatif 2A. Ia akan bertambah menjadi dua kali ganda. Dan selepas superposisi dia akan kembali ke arah yang berlawanan. Jadi sasaran paduan ialah negatif A akan tambah dengan negatif A. Maka jawapan dia adalah negatif 2A. Interference pemusnah. Satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sasaran paduan sifar. Okey, sekiranya puncak bertemu dengan lembangan, ini dari fasa yang sama, amplitud yang sama, cuma daripada satu adalah puncak, satu pula adalah lembangan. Apabila terdapat pertindihan antara kedua-dua ini, ia akan menghasilkan zero, di mana di titik ini tidak akan ada berlaku apa-apa gelombang.
Jadi selepas superposisi akan kembali ke arah bertentangan juga. Jadi secara paduan dia adalah A, kita tambah dengan negatif A, maka jawapan dia akan 0. Okey, corak interference gelombang air. Ini adalah radas yang kita gunakan semasa untuk menentukan corak yang boleh dihasilkan dengan menggunakan tangki riak. Ini adalah tangki riak yang terdiri daripada skrin putih di bawah ni. Kita ada gelang getah, kita ada motor penggetar yang akan menggetarkan pencuri satah dan juga lampu. Serta stroboskop ini digunakan untuk merekod gerakan perlahan pada gelombang yang dihasilkan. Okey, dalam gambar rajah di bawah ini adalah contoh hasil yang dihasilkan daripada eksperimen ataupun aktiviti ini tadi. Kalau kamu lihat di dalam gambar rajah ini, garisan ini adalah garisan di atas ini adalah garisan dengan kawasan cerah dan gelap, ianya berselang-seli. Okey, apa yang diwakili oleh garisan yang gelap yang berwarna kelabu seragam dan juga apa yang diwakili oleh garisan yang cerah. Okey, kamu lihat di kawasan yang cerah ini, ia sebenarnya garisan yang dihasilkan daripada apabila puncak bertemu dengan puncak tadi yang menghasilkan amplitud, 2 kali amplitud. Manakala kawasan gelap pula adalah contoh lembangan bertemu dengan lembangan yang lain dan akan menghasilkan 2 kali lembangan. Jadi kedua-dua kawasan cerah dan kawasan gelap ini adalah merupakan interference membina. Okey, kawasan kelabu di bawah ni pula adalah apabila puncak bertemu dengan lembangan, di mana ia akan menghasilkan 0 ataupun ia berwarna lebih kelabu. Jadi ini adalah contoh bagi interference memusnah. Corak interference gelombang cahaya. Ini bagi gelombang cahaya pula. Dalam radas ni kita perlukan kaki retod, pen laser yang akan memancarkan cahaya dan kita perlukan dua celah yang mana salah satu dua celah tersebut adalah mempunyai jarak pemisahan celah yang lebih kecil, manakala yang satu lagi adalah mempunyai jarak pemisahan celah yang lebih besar. Okey, apabila kita pancarkan pen laser terhadap dua celah akan menghasilkan lukisan ataupun hasil output seperti di atas skrin seperti di bawah ini. Okey, dengan jarak pemisahan celah yang lebih kecil, kita akan menghasilkan pinggir cerah dan pinggir gelap yang lebih lebar berbanding dengan output yang dihasilkan apabila kita menggunakan jarak pemisahan celah yang lebih besar. Okey, corak interference gelombang bunyi. Ini bagi interference gelombang bunyi pula. Peralatan yang kita gunakan ialah OSK untuk mengesan bentuk gelombang yang dihasilkan. Kita ada penjana isyarat audio, kita ada pembesar suara, dua pembesar suara yang koheren atau daripada sumber yang sama yang mempunyai frekuensi yang sama. Dan mikrofon kita letakkan di hadapan kedua-dua mikrofon tersebut. Mikrofon tersebut akan digerakkan sepanjang P dan Q, dari P ke Q. Daripada hasil dapatan eksperimen ataupun aktiviti ini, kita akan dapati ada titik di mana bunyi kuat dihasilkan, kemudian ada titik di mana bunyi perlahan dihasilkan secara berselang-seli apabila kita menggerakkan mikrofon daripada P ke Q. Jadi titik yang cikgu pangkahkan di sana itu adalah bunyi perlahan dihasilkan. Titik dot yang berwarna kuning itu pula ialah bunyi kuat yang dihasilkan. Ia dihasilkan secara berselang-seli. Okey, bagaimana kita nak melukis corak gelombang interference air? Daripada gambar rajah ini kita dapati jarak antara dua sumber yang koheren adalah A, manakala kita lihat dulu titik P. Titik P adalah puncak bertemu dengan puncak daripada sumber S1 bertemu dengan puncak lain daripada sumber S2. Apabila kedua-dua puncak ini bertembung ataupun bertindih, ia akan menghasilkan satu puncak yang mana mempunyai amplitud yang lebih tinggi. Begitu juga dengan titik Q. Apabila lembangan bertemu dengan lembangan yang satu lagi, ia akan menghasilkan lembangan yang dua kali ganda lebih dalam. Titik R pula
adalah apabila puncak bertemu dengan lembangan di mana ia menghasilkan 0. Okey, di penunjuk ini kita dapat warna yang untuk membezakan yang mana adalah garisan bagi puncak dan lembangan. Garisan putus-putus itu adalah garisan lembangan, manakala garisan yang penuh itu adalah garisan puncak. Okey, apabila kita dapat persilangan di antara garisan penuh dengan garisan penuh daripada dua sumber koheran yang berbeza, kita letakkan dot anti-knot. Manakala apabila kita nampak persilangan di antara garisan putus-putus dengan garisan penuh, kita letakkan X. Jadi X itu adalah knot. Kemudian kita panjangkan garisan yang menyambungkan knot dengan anti-knot. Okey, contohnya kalau anti-knot, kita panjangkan garisan anti-knot, ia akan menghasilkan garis anti-knot. Manakala untuk knot, kita panjangkan garisan yang menyambungkan semua titik knot, ia akan menghasilkan garisan knot. Okey, bagaimana melukis corak gelombang interference air? Cikgu akan terangkan satu persatu daripada PowerPoint ini. Okey, langkah yang pertama, daripada dua sumber yang koheran ini, kita lukis satu gelombang yang mula-mula sekali. Ini adalah muka gelombang. Langkah yang kedua, kita lukiskan lembangan, di mana kita melukiskan lembangan dengan menggunakan garisan putus-putus. Langkah ketiga, kita lukis lagi muka gelombang yang seterusnya. Dan yang keempat, kita lukis lagi lembangan yang seterusnya. Dan kemudian kita tandakan semua titik di mana puncak bertemu dengan puncak daripada sumber yang berlainan tetapi koheran. Manakala kita tandakan dot kuning itu juga pada lembangan bertemu dengan lembangan. Titik persilangan di mana garis yang putus-putus bertemu dengan garis putus-putus yang satu lagi. Mana-mana titik persilangan di antara garis lurus, garis yang penuh dengan garis yang penuh daripada sumber yang satu lagi. Seterusnya, kita gariskan dot yang kita hasilkan tadi dengan garisan kuning. Jadi itu adalah garisan anti-knot ataupun garisan membina. Okey, kemudian kita tandakan dengan dot hijau di mana titik persilangan di antara garisan putus-putus dengan garisan penuh dengan warna hijau. Kemudian kita gariskan garisan tersebut dan itu akan menghasilkan garisan knot. Dan garisan knot itu adalah garisan interference musnah tadi. Okey, faham ya pelajar semua cara-cara melukis gelombang interference air. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi corak interference gelombang ialah panjang gelombang, lambda. Jarak antara sumber yang koheran S1 dan S2 adalah A ya. A adalah jarak antara S1 dan A2. Daripada gambar rajah, kita boleh tengok kedudukan A itu di mana. Jarak pemisahan antara dua garis anti-knot atau garis knot yang bersebelahan adalah X. Manakala jarak tegak dari sumber koheran ke kedudukan X yang dilukis adalah D. Ini maksudnya jarak daripada sumber ke skrin kalau dalam interference gelombang cahaya. Jadi formula yang kita gunakan untuk tajuk dalam bab 5.6 ini adalah lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Okey, sekarang cikgu akan membincangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi corak interference gelombang. Yang pertama ialah A berkadar songsang dengan X. Okey, lihat gambar sebelah kiri A. Semakin besar jarak antara dua sumber yang koheren, kamu lihat jarak antara S dengan S2 itu semakin besar. Apa terjadi dengan jarak antara X? Jarak antara X akan semakin mengecil. Jadi semakin besar jarak antara, semakin besar A, semakin kecil X. Faktor yang kedua ialah lambda berkadar langsung dengan X. Untuk situasi ini, gambar di sebelah kiri, kita akan dapati
panjang gelombangnya lebih kecil berbandingkan sebelah kanan. Maka apabila kita besarkan lagi panjang gelombang dia, nilai X akan membesar juga, akan lebih panjang. Jadi lambda ataupun panjang gelombang adalah berkaitan langsung dengan X. Faktor yang ketiga ialah D berkaitan langsung dengan X. Okey, untuk ini kita lihat jarak antara sumber tadi kepada skrin D ya. Sekiranya D itu semakin besar, jarak antara X juga adalah semakin besar. Jadi semakin jauh ataupun semakin besar nilai D, maka nilai X juga semakin bertambah ataupun semakin besar. Faham tak pelajar, murid-murid? Okey, sekarang cikgu akan menerangkan tentang penjelasan masalah yang kita selalu dapat daripada bab 5 ni. Okey, contohnya soalan seperti ini, rajah menunjukkan di celah yang menghasilkan corak interference pada skrin. Ini bagi interference gelombang cahaya. Jarak di antara pinggir celah yang bersebelahan ialah 4.5 mm. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Okay, kalau cikgu gunakan highlight sini, cikgu akan highlightkan 4.5 ini adalah panjang X di antara yang warna putih tu, panjang antara warna putih dengan yang warna putih yang sebelah dia. Itu adalah panjang X. Kemudian kita lihat soalan dia menanya tentang berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi kita perlu cari apakah nilai lambda. Daripada formula, lambda adalah sama dengan X bagi dengan D tadi kan. Jadi cara penyelesaiannya ialah A diberi tadi 0.4 mm. Kita perlu tukarkan mm kepada unit meter, kuantiti asas. Jadi dia akan hasilkan 0.4 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Okey, jarak di antara pinggir cerah yang bersebelahan adalah X, 4.5 mm. Jadi 4.5 mm kuasa negatif 3 dalam meter. Kita tukar juga kepada unit kuantiti asas iaitu meter. Di dalam gambaran rajah sudah ditunjukkan ialah jarak di antara skrin dengan dua celah adalah sama dengan D sama dengan 3 meter. Jadi daripada formula yang kita belajar sebelum ini, yang cikgu terangkan sebelum ini, lambda adalah sama dengan AX dibahagi dengan D. Jadi kita masuk saja nilai yang terdapat daripada informasi yang kita dapat tadi ke dalam formula. Dan kita akan dapat jawapan akhirnya adalah 6 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Okey, penyelesaian masalah yang kedua iaitu satu sumber cahaya monokromatik. Okey, cahaya monokromatik ini adalah cahaya yang hanya mengeluarkan satu cahaya sahaja. Okey, cahaya monokromatik digunakan dalam satu eksperimen yang dan pinggir-pinggir terhasil adalah seperti rajah di mana H adalah sama dengan 2.5 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Jika jarak perpisahan dua celah adalah 3 kuasa 10 kuasa negatif 4 meter dan jarak antara dua celah dan skrin adalah 3 meter, hitungkan panjang gelombang cahaya tersebut. Daripada gambar rajah di bawah ini, kita boleh tengok selang di antara selang seli itu kita boleh tengok ada 5 selang seli ya. Itu adalah nilai H. Jadi kita perlu bahagikan nilai H itu tersebut kepada 5 terlebih dahulu untuk mencari nilai X. Okey, di sini dalam informasi ni kita ada 3 meter, itu adalah jarak antara di celah dengan skrin. Itu adalah D ya. Okey, selepas kita kumpulkan maklumat, X tadi, H adalah kita bahagi kepada 5 bahagian sebab kita ada 5 kawasan yang berselang-seli di sini. Kemudian kita masukkan ke dalam formula saja. A itu adalah 3 darab 10 kuasa negatif 4 darab dengan
5 kuasa 10 kuasa negatif 4 X tadi dibahagi dengan 3 meter D. Jadi jawapan yang kita akan dapat ialah 5 kuasa 10 negatif 8 meter. Penyelesaian masalah yang ketiga. Daripada gambar rajah ini kita diberi dua sumber koheren S1 dengan S2 di mana jarak yang memisahkan antara kedua-dua sumber ini adalah 10 cm. Hitungkan jarak di antara dua garis not yang berturutan yang diukur di X. Okey, formula yang diberikan adalah lambda sama dengan AX bagi dengan D. 25 cm adalah sama dengan 1/2 lambda. Jadi lambda adalah 16.7 cm. Lambda adalah panjang gelombang. Jadi 16.7 itu adalah panjang gelombang. Masukkan saja ke dalam formula. Kita ada 10 bagi A, nilai A adalah 10. X kita cari dan D adalah 25. Jadi jawapan X, kita pusing saja formula tu, kita akan dapati X sama dengan 41.7 cm. Okey, aplikasi interference gelombang. Luan berbuli menjana bagi kapal yang besar seperti feri ataupun bot besar. Dia mempunyai luan berbuli pada bahagian bawah kapal. Luan berbuli ini akan menjana gelombang air yang berinterference secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Hal ini akan menjadikan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Jadi dia lebih mudah untuk bergerak ke hadapan. Aplikasi kedua ialah salutan pada permukaan kanta anti-petulan menyebabkan cahaya terpantul berinterference secara memusnah. Salutan ini akan membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kanta cermin mata. Aplikasi ketiga ialah sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di kapal terbang, di mana ia akan menghasilkan gelombang bunyi yang berinterference secara memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Jadi kalau kita pemandu itu menggunakan mikrofon hot fon kepala itu, dia akan kehalis bunyi Dia akan kehalis bunyi daripada mendengar bunyi-bunyi yang kuat. Contohnya bunyi enjin yang kuat. Okey, rasanya sampai di situ saja untuk bab 5.6 dan cikgu harap semua boleh membuat ulang kaji dan membuat latihan dalam buku modul PAK 21. Dan terima kasih, semoga berjaya.